السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل العفو عنا في الدنيا واجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini bersama-sama dengan tuan-tuan, puan-puan, para imarah Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-samalah kita buka dengan baca sekali umul kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga baginda, para sahabat baginda, para alim ulama yang telah banyak memberikan jasa kebaikan kepada kita sehinggalah pada saat ini, dan sama-samalah kita hadiahkan pahala ini kepada ahli-ahli kita yang telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati Ayahanda Tuan Imam Al-Fadhil Tuan Osman bin Yahya Sokong Musi, Jawatan Kuasa Masjid Aisyah Korea Sungai Hulu, yang saya hormati barisan para pegawai masjid, yang saya hormati barisan ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah anak-anak ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala jualah Allah pertemukan kita pada malam ini dalam suasana kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah agar Allah terima segala perbuatan kita ini dan akan menjadikan segala perbuatan kita ini dengan pahala dalam kita dan tuan-tuan untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di alam sana nanti. Dan kita minta bila mana kita buat segala perbuatan ini hanya sahaja kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah terima, dan kita minta juga Allah agar Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Minta bagi banyak-banyak tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta akan syurga dan juga redha-Mu ya Allah. Tanpa redha Allah tuan-tuan, kita tak boleh nak hidup tuan-tuan. Tanpa dengan syurga tuan-tuan, mungkin kita akan tak rasa nak solat sengsara tuan-tuan. Bila mana kita berhadapan dengan dugaan ataupun ujian-ujian yang mana boleh menyebabkan kita tergelincir daripada masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik-baik, dia ada sifat mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala, ada sifat khasyah, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia seorang-seorang ni tuan-tuan, dia tidak akan melakukan perbuatan yang sia-sia dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab dia yakin bahawasanya Allah perhatikan dia. Dia yakin bahawasanya ada malaikat yang mencatat segala perbuatannya. Dia yakin setiap yang mana walaupun sekecil zarah sekalipun tetap akan dihitung kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untungnya kita tuan-tuan, kalau kita gunakan anggota badan kita ini dengan cara yang baiknya. Jangan duduk dengan kita ni 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kita guna cara yang baik dan tuan-tuan, mudah-mudahan dia akan menjadi saksi untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kaki tuan-tuan, kita guna cara yang baik, maka mudah-mudahan juga kaki akan menjadi saksi kepada kita ni tuan-tuan. Dia akan kata kaki inilah yang telah pun digunakan untuk dia melangkah masuk dalam rumah Allah, buat segala benda yang baik. Mulut pun kata benda yang sama, telinga juga kata benda yang sama ni tuan-tuan. Mudah-mudahan syurga lah tempat bagi kita kesemua insya-Allah.
Tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang yang buat salah ni tuan-tuan, dia tidak akan selama-lamanya dilabelkan dengan perasaan jahat baginya. Orang yang buat jahat, orang yang buat salah, orang yang pernah melakukan kemaksiatan tuan-tuan, maka kata Nabi, kullu adam khata, semua anak Adam ni dia pernah buat silap, maka yang paling terbaik yang ada kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi mana Allah bagi dekat kita hidup ni, lagi mana Allah bagi dekat kita bergerak ni tuan-tuan, nikmat Allah tumpang dekat kita, sihat kepada kita, guna cara yang baik, jangan duk kata aku jahat, aku jahat, aku jahat dan juga sebagainya. Dia tidak ada istilah jahat sampai bila-bila tuan-tuan. Bila mana dia ada kesedaran, Allah bagi dekat dia teguran, Allah bagi dekat dia hidayah, maka ketika itu dia tak pernah main ke masjid tuan-tuan, tergerak hati dia nak main ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka mainlah tuan-tuan. Mudah-mudahan perakhiran hidup dan tuan-tuan adalah perakhiran hidup yang baik. Saya tu kisah bila mana dulu tuan-tuan di kampung saya dulu ni, saya tak malu nak buat kisah ni tuan-tuan ni, sebab dia beri iktibar pada orang. Dia ni tuan-tuan, waktu zaman dia cerita, waktu zaman dia dekat kampung ni tuan-tuan, kita tengok anak hang ni lah, dengan baju tak pakai naik motor contoh tuan-tuan, dengan caranya ambil benda tak apa nak clear tuan-tuan ni. Tapi tuan-tuan, yang kata nak kata dengan dia, kisah dengan dia ni, saya kenal dia waktu kat kampung dulu. Elok-elok tengah-tengah dia ni muda lagi, bila tengah-tengah usia dia ni, dia lah dalam keadaan yuk kita kata nakai tuan-tuan, nakai semua benda dia nak cuba tuan-tuan. Jadi satu ketika bila mana adalah satu kisah dia tuan-tuan, dia patah balik kemai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Duk parti cara dia ni tuan-tuan, mula-mula orang kata kat dia, tapi dia buat terbaik telinga tuan-tuan, dia buat terbaik telinga. Dia main sembahyang, orang lain duduk dia sembahyang tuan-tuan kan. Tak pernah ditanya pasal apa ni sembahyang kerap sangat, dia kata ni tuan-tuan nak bayar balik yang dia tak sembahyang dulu ni tuan-tuan. Setiap kali waktu dia buat macam tu. Sebelum masuk waktu tuan-tuan, orang lain ialah biasa masuk dalam masjid sembahyang tahiyyatul masjid 2 rakaat selesai lah bagi dia tuan-tuan. Habis itu dia bangun, habis itu dia bangun, habis itu dia bangun. Biasa tanya lu sembahyang apa, dia kata tak malu tuan-tuan, dia kata nak bayar balik hak tak sembahyang dulu ni tuan-tuan. Tak tahulah, mungkin Allah nak bagi hint dekat dia apa tuan-tuan, tiba-tiba loop lagu tu ya. Tak sangka seorang yang nakai pada zaman hidup dia tuan-tuan, kita tengoklah di ujung-ujung usia baru patah balik, pakai pun dengan cara yang elok tuan-tuan. Dia pakai dengan baju jubah warna putihnya, duk parti lagi tuan-tuan, naik motor pun cakap elok wangi dekat dia. Tiba-tiba Allah ambil dia dengan cara macam tu tuan-tuan. Siapa yang nak tahu? Maka tuan, kita minta lagu tu lah. Nah, bukan setakat melakukan kemaksiatan saja sepanjang masa, duk kata aku tak mati, aku tak mati. Dia bukan cara lagu tu. Nak mati bila-bila masa boleh terjadi tuan-tuan. Maka ambillah segala nikmat Allah ini, guna cara yang elok, bukan melakukan kemaksiatan pada Allah. Lagi mana Allah bagi kita kehidupan, sihat badan kita, masa kita ni tuan-tuan. Jangan lupa pesan kepada saudara-saudara kita contohnya, namai ke rumah Allah, ajak sembahyang, badiru bil a'mal kata Nabi, segerakanlah kamu dengan segala perbuatan amalan-amalan kamu kata Nabi ni tuan-tuan. Sebab akan berlaku satu keadaan yang mana gelap gulita, tak tahu nak pergi mana tuan-tuan. Bila mana kita pejam mata lah tuan-tuan, gelap dunia kita ni tuan-tuan, nak ambil sembahyang pun payah, kita nak pergi ambil, nak pergi sembahyang pun payah, kita nak gagau paik pun payah, kita nak langkah pun payah. Jangan jadi dalam keadaan gelap gulita baru nak buat amalan tuan-tuan. Pupuk apa kita nanti ni tuan-tuan. Kita mungkin lepas dan selalu guna kalimah ni. Bagaimana pula dengan di bawah tanggungan kita, isteri kita, bila mana main seorang isteri di jabat agama tuan-tuan, dia main luah perasaan, tak dan nak bagi Assalamualaikum, dia luah teriak tu tuan-tuan ni. Dia main lagu tu, dia kata ustaz saya ni ustaz perlu dibimbing, suami saya tu dia kata hak ni tak boleh, dia guna alasan agama yang tu, alasan agama yang ni, alasan agama hak tu tak boleh buat. Ajak sembahyang, dia kata hak sembahyang lah, aku nak sembahyang tempat lain tuan-tuan. Bila anak kata tak ajak sembahyang juga sebagainya, salahkan kepada isteri, kata ustaz saya ni yang perlu dibimbing, bukan dia tuan-tuan. Dia kata antara isteri lah juga sebagainya, tak kena lagu tu. Wa inna li ahlika alaika haqqan, maka setiap pada ahli-ahli kamu ada hak yang perlu ditunaikan, maka jangan kita abaikan tanggungjawab kita tuan-tuan dan juga puan-puan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka hadis yang ke-9 kita pada malam ini muka surat Fatih 66 yang mana versi Rumi ini tuan-tuan. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu
agama yang mana ada buku ni tuan-tuan. Al-hadithus tazi', hadis yang ke-9, an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah. Pasal apa ada Abi tu tuan-tuan? Sebab ada kalimah an dekat depan dia. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Yani hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana disusun oleh Al-Imam Nawawi sebagai hadis yang ke-9-nya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tuan-tuan dan juga puan-puan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dia katalah kitab Arab ni. Contoh sebelum tu tuan-tuan, dalam kitab Jawi kita ni dia tak terang kalimah Abu Hurairah, walaupun kita dah tahu dah, kita baca sikit tuan-tuan. Kitab Arab dan juga kitab kita ni tuan-tuan dia terang tentang Abu Hurairah. Dalam kitab Jawi kita yang lama ni, dia ada terus dengan keterangan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu." Apa yang aku tegah kepada kamu, kata Nabi. Dia terus apa tu? Dia terus kepada matan hadis ni tuan-tuan, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata kepada kita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku tegah kamu daripada melakukannya, hendaklah kamu menjauhi daripada tegahan itu. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa sahaja yang aku perintahkan kepada kamu, maka fa'tu minhu, maka taatlah perintahku ini, mastata'tum, sekadar mana yang kamu mampu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya kata Nabi, binasalah, hancurlah, rugilah orang-orang yang terdahulu pada kamu, kan ratu masailihim, mereka ini banyak mempertikaikan, banyak memperkatakan, banyak sisihan masalah-masalah dengan nabi-nabi mereka. Tuan-tuan, yang ni akan timbul dalam pertanyaan kita ni, boleh ke tak boleh? Nak tanya soalan ni tuan-tuan ni. Dalam kitab Jawi kita yang lama, dia buat 3 cabangan. Yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga tak boleh. Tuan-tuan, tapi kesimpulan dia, kalau kita nak belajar ni tuan-tuan, nak perlukan kepada satu-satu dalil contohnya, satu-satu bukti contohnya, maka ketika itu tuan-tuan dibolehkan untuk kita bertanyakan sedemikian rupa. Tengok orang kata tak boleh tanya dalil. Apa hati guru kata pakailah. Dari bagi saya ni tuan-tuan, bagi saya, seeloknya kita ada sandaran kepada Nabi. Contohnya, tuan-tuan, kita ada sandaran dalam agama kita, maka nak buat segala amalan, perbuatan tu kita rasa selamat. Kita tak mau satu perbuatan yang kita lakukan ini tidak ada dasarnya dalam agama, hanyalah sia-sia belaka tuan-tuan. Dan hari ini terjadi, bila mana kita tengok orang-orang duk berkelahi tuan-tuan, saya cukup tuan-tuan, saya bakal tuan-tuan, saya tak mau lagu tu. Bila mana ada orang agama kata hak ni boleh, hak ni tak boleh tuan-tuan, kita tengok apa yang terjadi baru-baru ni dengan hulunya melampau dalam agama tuan-tuan, melampau agama ni, dia terlampau taksub dalam agama. Contohnya tuan-tuan, dia ada pula ni dia kata zikir ni boleh, zikir ni tak boleh, hak ni duk label kawan tu, label kawan ni macam-macam tuan-tuan. Maka kita tengok pada hari ni yang kena tempiasnya tuan-tuan, yang kena tempiasnya adalah agama kita pada hari ini tuan-tuan, bukannya orang lain. Orang yang baru nak masuk dalam agama kita ni tuan-tuan, dia buat tengok macam ni ke Islam tuan-tuan, dia kata hak ni boleh, kata aku pening nak ikut ke mana ni tuan-tuan kan. Orang main masjid sebagai contohnya, orang dengar pengisian contohnya, orang dengar tazkirah contohnya, nak boleh buat amal, tak mau dengan perkara yang berat-berat tuan-tuan ni. Lepas tu kadang-kadang tu ayah anda saya, bukan yang puji dia tuan-tuan, ayah anda saya pesan dekat saya, dia kata abang kalau nak pergi cakap-cakap apa-apa sekalipun, kata biar cakap orang boleh beramal. Itu terpegang sampai lah tu tuan-tuan. Kadang-kadang ni kita
kita beramal tuan-tuan ni, orang boleh tumpang dengan segala apa yang kita berikan, kita pun rasa seronok dah tuan-tuan. Tuan-tuan dan juga puan-puan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berkelahi habis kata, hak ni kata boleh, hak tu kata tak boleh. Yang kena tempiahnya tuan-tuan adalah Islam itu sendiri pada hari ini. Saya kuno uriman, Islam akan jadi asing tuan-tuan. Sampai satu ketika orang pandang Islam tu macam lelaki, dia ni pelik lain macam tuan-tuan. Dan hak ni berkelahi, hak ni berkelahi. Kita tengok hari ni macam merbah masyarakat pada hari ni tuan-tuan. Saya terkesan bila mana ada orang dan jabat agama ni tuan-tuan. Dia kata apa? Dia merayu kata, Ustaz tolong ajar saya balik kalimah mucak tu lagu mana. Tuan-tuan, kadang-kadang saya tengok dalam Facebook tuan-tuan berkelahi. Sampai kan ada satu post tuan-tuan, duk cari Nabila tak jumpa. Posting itu bagus. Dia kata agamawan bergaduh sama agamawan. Tuan-tuan, perihal apa ada ustaz-ustaz zaman sekarang. Dia kata yang kena tempiahnya adalah orang pada hari ini. Dia kata ramai yang ustaz-ustaz pada hari ini duk menegakkan pendapat masing-masing, pandangan masing-masing. Dia tengok dalam TikTok tu tuan-tuan, ada dalam live tu. Ni kita tengok media masa pada hari ini tuan-tuan. Dia tengok dalam media sosial tu, dalam TikTok tu tuan-tuan. Dia kata ada macam satu orang Islam yang telah pun murtad. Dia kata orang kita dia murtad cakap bahasa kita ni tuan-tuan, duk kata tentang keindahan Kristian. Tuan-tuan, duk cakap tentang Kristian ni hak ni lah, hak nu lah, hak ni lah, hak nu hak ni lah. Mai ustaz-ustaz tuan-tuan duk berkelahi benda-benda lagu tu tuan-tuan. Sampai nak jenuh kita. Lepas tu kadang-kadang saya besar juga baru-baru ni dengan perjumpaan guru-guru takmir di Alam Kawi. Dia kata dekat dia, perempuan, tuan-tuan guru sekalian, tolonglah kalau boleh dah ada kemampuan untuk berjumpa dengan masyarakat awam, cakap benda yang boleh mendatangkan faedah. Tak payah duk pergi serabut lagi masyarakat ni. Buat benda yang orang boleh buat amal. Kalau eloknya ada salam pada Nabi Muhammad SAW. Tu Nabi kata pada kita tuan-tuan, ada benda yang kita kena tinggalkan. Maka kata Nabi, fajtanibu. Nabi kata bukan tinggal, jom terus. Tuan-tuan ni, tak ada pergi dekat dengan dia. Mama amartukum bihi fa'tu, dengan apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka datangkanlah dengan sekadar mana yang kamu mampu. Nanti tuan-tuan kita akan tengok lagi ni apa beza ayat-ayat Nabi tadi. Tuan-tuan, beza dia kat mana? Bila mana Nabi kata benda yang aku larang tinggal, benda yang aku suruh buat sekadar mana yang mampu. Kita ni sekadar mana yang mampu. Bila kata waktu tinggal yang Nabi larang, Nabi kata bukan kata Nabi kata ni tuan-tuan, Nabi tak kata tuan-tuan, Nabi dia tak kata tinggalkanlah sekadar mana yang kamu mampu. Tuan-tuan, tapi Nabi kata jauh terus kalimah lagu tu. Pasal apa tuan-tuan? Apa bezanya kita akan tengok. Baik, dia berkata kepada kita, Aktharun nas la ya'rifuna isim Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Kebanyakan manusia tidak mengetahui nama sebenar Abu Hurairah. Dia terkenal dengan gelaran Abu Hurairah ni tuan-tuan. Wa lihadza wa khilaf, dan di sini terdapat khilaf dalam nama rawi al-hadis, dan wa asahu aqwal, dan sahihnya satu qaul ataupun wa aqrabaha yang paling dekat lisawabi ma zakrahu muallif rahimahullah taala anna isma'u, nama kepada Abu Hurairah ini adalah Abdul Rahman bin Sakhrin. Sakhrin tuan-tuan, dia namanya adalah Abdul Rahman. Nama yang paling Allah suka ada dua, yang pertamanya Abdullah, yang keduanya Abdul Rahman. Kita buat nama anak kita Abdul Rahman. Jangan panggil dengan yang kata Rahman. Kita suka panggil syokkat tuan-tuan ni. Nama tu elok ada Abdul, hamba, Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Pemurah tuan-tuan ni. Nak buat sifat Allah kena letak Abdul dekat depan. Tu cara dia tuan-tuan. Al-Aziz tak boleh panggil dekat dia Aziz lagu tu nya. Kena panggil Abdul Aziz tuan-tuan. Hamba kepada Aziz. Contoh lagu tu. Aziz adalah sifat kemuliaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Panggil nama yang penuh. Ada satu ketika nama kawan saya Abdul Rahman. Tapi dia keturunan belah Arab tuan-tuan ni. Dia belah Arab. Sampai satu ketika kat KLI. Dan sampai kat KLI ni bapa balik ke dengan Madinah. Dia orang kita lah, tapi dia ada darah Arab tuan-tuan. Dia orang rumah pun cakap Arab dan nampak dia. Jadi Arab tuan-tuan ni memang cakap dia orang lebih lah tuan-tuan. Dan kalau kita tengok dia dengan Arab ni macam dia bukan orang Melayu dan bukan orang Lagu tu. Sampai satu ketika kat KLI tu tuan-tuan, yalah kami balik berjemaah satu kapal tuan-tuan. Dan selalunya satu batch lah. Dalam berapa dia. Batch saya tak
ramai 18 orang lagu tu ya. Balik sekali. Ada yang balik 5 orang dulu, ada yang balik 3 orang. Selalunya saya ni 5 orang lah tuan-tuan dulu balik ni. Sampai kat KLIA tu, tiba-tiba ada kawan dia. Man, angan baru sampai lah. Contoh lagu tu. Mak dia ada selah. Dia kata, hey, jangan panggil Man dekat dia. Nama dia adalah Abdul Rahman. Tuan-tuan, itu orang yang kata berilmu. Tuan-tuan ni, panggil nama yang penuh. Nama Abdul Manaf contohnya. Panggil dekat dia Abdul Manaf cara yang elok. Panggil Manaf, panggil nama yang elok. Tuan-tuan, nama dah adalah diberi untuk doa kepadanya. Abdul, mungkin dia akan jadi hamba kepada Allah. Dia tak lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Abu Hurairah adalah Abdul Rahman, dikunyakan dengan gelaran Abu Hurairah li'annahu kana ma'ahu hurratun qad allafaha wa allafathu, yang mana dia ada seekor kucing yang mana hurrah ini dibelai oleh Abu Hurairah. Yang ni kita tengok sifat sahabat Nabi dengan makhluk lain pada manusia. Benda yang halal lah, benda yang haram jangan nak beli benda pula. Saya ambil khinzir di jalan tu kamu pula tekuk dah tuan-tuan. Jahanam tuan-tuan ni. Ini benda yang halal tuan-tuan ni. Maka kucing tuan-tuan, dia ni adalah benda yang dibenarkan untuk dibelah, maka belah. Abu Hurairah dia belah kucing, dan wali musahibatiha, dan Hurrah ini juga tuan-tuan dia duduk berdampingan dengan Abu Hurairah. Anak kucing tadi bila Abu Hurairah di mana pun tuan duduk lekat dengan Abu Hurairah. Dan kita tahu kisah ni ketika mana Nabi berjalan, Nabi tanya, "Mahal apa yang ada dalam lengan bajunya?" Maka ketika itu Abu Hurairah berkata, Hurratun ini adalah anak kucing yang betina. Maka Nabi kata, "Fa anta Abu Hurairah," maka engkau adalah Abu Hurairah. Yang ni pula kita beri pengajaran tuan-tuan, nak gelar orang selain daripada nama yang sebenar boleh dah. Kalau ikut tu boleh lah. Nama dia Abdul Rahman, tapi Nabi gelar kepada dia dengan gelaran bapa bagi segala kucing. Kita pun boleh buat lagu tu, tapi tengoklah keadaan semasa lagu mana. Wakil keadaan kita ni tuan-tuan. Hang ni suka belah ikan contoh, takkan nak panggil bapa segala ikan. Kalau dia belah suka ayam, tak keharu tuan-tuan ni. Hei bapa ayam, main zat jahanam tuan-tuan ni. Takrifan bapa ayam tu macam-macam pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan di Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nak panggil lagu tu tak boleh lah. Dan tiba-tiba dah panggil bapa dia dengan gelaran bapa ayam. Anak dia aku tak nak panggil bapa. Tuan-tuan, anak ayam tak pandai-pandai tuan-tuan duk main lagu tu. Tengok keadaan masa tu tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan di Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tetapi kalau nak menggelarkan orang dengan gelaran disandarkan nama bapa contohnya, boleh disandarkan nama anak contohnya, tidak ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan di Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan macam dengan Anas bin Malik, ya, dia digelar sebagai Abu Hamzah. Abu Hamzah Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang sahabat Nabi. Waktu kecil mak dia main letak dekat dia. Mak dia kata dekat Nabi, kata tolong Ustaz doa dekat dia ni 3 benda. Nanti kita akan jumpa dalam gini tuan-tuan. Yang pertamanya, tolong Ustaz ya Rasulullah doa dia ni bagi umur dia panjang. Umur dia panjang dah? Panjang. Yang kedua, bagi Anas ni kaya. Dia kaya dah? Kaya. Yang ketiganya, mak dia minta kepada Nabi ni tuan-tuan agar diberikan anak ayah yang ramai kepada Anas bin Malik. Bagi dah anak ramai, Nabi doa dah, doa. Dapat dah? Dapat tuan-tuan. 3 benda itu diminta oleh ibu Anas bin Malik yang digelar sebagai Abu Hamzah. Bapa bagi Hamzah. Kita ada anak nama Muhammad, kita adalah bapa kepada Muhammad. Kita adalah nama kita adalah Ahmad, maka anak kita kalau ikutkan digelar sebagai Ibnu Ahmad, anak kepada Ahmad. Tapi kadang-kadang kita tak bisa lagu tu. Tuan, di sana, di belah Arab sana tu, dia disandarkan dengan kalimah mantiqah ataupun tempat dia. Dan Al-Malizi contohnya, Al-Qadahi contohnya. Waktu saya ngaji dulu ni, saya tak panggil nama saya dengan Fawaz. Tuan-tuan, dia kata apa dia? Ya Syekh Malizi. Dia kata lagu tu tuan-tuan. Kita faham lah. Orang yang ada dalam kelas tu, bukannya tak ada orang lain lah yang main pada Malaysia. Saya seorang lah. Maka dia kata, ya Syekh Malizi, ta'ali. Dia kata, ta'al huna, main sini tak ada orang lain. Maka kita boleh tak nak gelar macam itu? Tak ada masalah. Kita pergi kat kawan kita, aku nak gelaran dan gelaran yang lain.
ada tak apa macam mana ni? Korea Sungai Menghulu. Tuan-tuan, dia gelak lah, wahai sekian-sekian Sungai Menghulu. Pelik tak tuan-tuan? Bagi kita pelik lah. Tapi bagi Arab tu tidak ada masalah. Tuan-tuan dan juga puan kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Dia kata lagi kepada kita, Nabi kata kepada kita ni tuan-tuan, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku tegah kamu maka jauhilah dia. Dia kata lagi, fajtanibuhu ibta'idu anhu, jauhkanlah diri kamu daripada dia. Macam dengan ayat Quran surah Al-Isra 32, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekatkan diri kamu dengan zina. Jauh tu, jangan duk dekat pun tak boleh tuan-tuan ni. Nak pegang tangan sebelum kahwin walaupun teringin tak boleh tuan-tuan. Pasal apa? Ianya adalah arahan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini ada orang tipu saya. Minta maaf lah kalau kena adik-beradik tuan-tuan. Ya, dia tipu kata boleh tak Syekh, dia kata nak percepatkan anak saya nak kahwin. Kalau orang kata apa ni tak ada masalah. Depa takkan minta lagu tu. Saya kata pasal apa? Nak bagi cepat-cepat ni pasal apa? Dia kata ada lah masalah. Saya kata awak dalam isi dalam perut dia ada isi ke? Syekh sebut dah tak apalah. Dia dah lagu tu. Saya kata tak apalah, isi dalam perut tu satu isu lain. Lah ni nikah ni isu lain. Sabak yang mana pejabat agama boleh bantu, yang mana agama boleh tolong, kami akan tolong untuk percepatkan biar ada saluran-saluran dia. Dia kata terima kasih banyak-banyak. Apa? Tuan-tuan, kadang-kadang ni masyarakat kita dia jadi tak faham untuk menasabkan anak tu tuan-tuan. Fatwa Kedah kata apa? Ni walaupun saya ulang balik dulu ni tuan-tuan. Fatwa Kedah dia kata mana-mana orang perempuan yang mengandung dahulu sebelum berlakunya akad perkahwinan, anak tu walaupun dia berkahwin dengan laki-laki yang sama menyebabkan dia mengandung, maka ketika itu ia adalah anak tidak sah taraf. Hari ini orang muka celik dah tuan-tuan. Kerja sebab ada orang kadang-kadang anak nak kahwin bawa abang kata ayah tak boleh jadi wali. Tak apalah dia ada kejaran. Saya kata dekat anak-anak atau tuan-tuan sampai tak mau nak kata apa, mak pegang tangan pun dia tolak lagu tu. Saya kata apa dekat anak tu, kata nikah, saya panggil dekat dia, kata jangan buat mak macam ni, kata mereka nak buat silap dah. Tak apa, yang penting jangan buat silap dah lepas ni. Mak jaga kau pada kecil sampai besar, kau boleh hidup dah, kau boleh makan dah, tak boleh pakai dah, tak boleh pergi sekolah dah. Dia anggap macam tak ingat terima. Tapi saya terpaksa kata jangan buat macam ni dekat mak. Kata mak dah mengaku dah, ayah pun dah minta maaf. Ayah tuan-tuan, seorang ayah yang ada ego yang besar dalam dirinya, orang lelaki tuan-tuan, dia kata apa, minta maaf lah kakak, ayah silap dulu ni, ayah tak boleh jadi yang wali kakak. Ada terjadi macam tu tuan-tuan. Tak apalah, saya kata sedap, tak apa, jangan biarkan berlaku kesilapan lagi. Duk biar lagu tu nak nikah pun tak apalah, aku mengaku lah jadi wali hang juga sebagainya, hancur keturunan tu tuan-tuan. Saya kata kak jangan buat macam ni. Tak apalah, saya tolong lah. Saya tolong lagu tu. Yang mana betul tu bukan kata bagi ikut bawah tuan-tuan, jangan silap faham. Tolong secara elok lah. Kata tak apalah, lagi saya bagi pilihan sama ada nak akad nikah di mana. Saya dah lagu tu kat dia. Tak apalah, saya tolonglah. Kata kau nak akad nikah dekat mana. Sebab dia berkepaksa menggunakan wali hakim, wali raja. Kan dia kata tak apa nak akad nikah kat jabat boleh dah. Tapi ustaz tolong jangan habaq lah. Kata saya ni anak tak sah taraf. Saya kata saya takkan habaq kan. Kata kau ni ada pula tiba-tiba orang ramai-ramai tu kalau sebab kata ni lah anak luar nikah. Tak kerja dah buat lagu tu tuan-tuan. Saya kata tak apalah, saya tolong. Kata saya buatlah macam mana yang saya boleh buat. Kata kau nak akad nikah dekat jabat, tak apa, saya bagi. Kau nak akad nikah dekat masjid, tak apa, saya bagi kata. Tak apa nak buat macam mana. Mungkinlah dengan kesalahan mereka tu. Saya selalulah tuan-tuan, bila mana habis kata kahwin tu tuan-tuan, kalau akad nikah kat masjid ni kena jaga adab-adab dia lah. Kadang-kadang tu pelajar juga orang hak kahwin pun. Baru ni tuan-tuan dalam video tu dia panggil daddy dalam masjid tu. Hang nak melawak dengan pak hang hak baru pun. Tengoklah tempat semua. Masjid pun tempat orang buat ibadat, tempat orang zikir sembahyang, duk gedor sakan tuan-tuan. Hormatlah rumah tu sendiri. Kan kalau nak buat melawak dekat rumah pun tak apalah, nak panggil titi ke apa-apa ke dadah kan ibu suka lah. Tapi dalam masjid pun dia buat gede-gede lagu tu
rakam dua sebagainya. Tu orang kita pada hari ini tuan-tuan. Sifat malu tu, al-hayat tu tuan-tuan, di manakah dia? Tuan-tuan juga faham ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka kembali pada fatwa tadi tuan-tuan, itu adalah fatwa yang dikeluarkan oleh negeri Kedah. Dia tak kira 6 bulan apakah semua. Kan kadang-kadang orang dah faham, oh dia cukup 6 bulan, tak apa. Dah lagi ni, tak ada 6 bulan lagi ni. Pakai. Tak boleh lah lagu tu. Sebab anak yang itu dihasilkan sebelum akad nikah berlaku. Dia nak nikah bagi kat dia. Tuan-tuan, ada baru ni dia kata tak apalah, dapat macam mana, dah belajar dah mengandung dah tuan-tuan. Elok kata nak urus empat kahwin ni tuan-tuan, tiba-tiba beranak pun dah. Dia lepas tu pak dia main kata boleh tak tangguh Zat. Kata tak ada masalah kan, tangguh lah. Duduk dalam petang baru seminggu kata tak apalah, tangguh pilah Zat. Kata nak kahwin, duduk tak duduk tipu balik ke dah. Pada apa hari kata masuk dalam lah dah kan, lagi senang. Bukan juga bapak ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu kata tu kan perintah agama, bila mana kita ikut kita akan selamat tuan-tuan. Perintah agama kita belakangkan dia, habislah tak tahu kita nak gerak ke mana. Maka dalam hadis ini tuan-tuan Nabi kata fastanibu, maka jauhlah diri kamu daripada dia. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kamu maka datangkanlah sekadar mana yang kamu mampu. Tuan-tuan dan puan-puan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dia kata if'alu minhu mastata'tum ay ma qudratum alaihi. Dia kata, nah iaitulah melakukan dengan sekadar yang kemampuan kamu, dengan sekadar kuasa yang ada kepada kamu. Tuan-tuan, dia tak wajib tuan-tuan buat segala benda yang baik ini. Tuan-tuan, hak wajib-wajiblah. Dia kata sampingan-sampingan ni buat benda yang baik ini. Maka sekadar mana yang kita boleh buat. Jangan kita tengah itu sudah tuan-tuan benda yang baik ini. Azam bahawasanya aku nak buat benda lagu ni. Pasal apa? Aku tahu Nabi ajak dah lagu ni akan dapat pahala macam ni. Contoh tuan-tuan, macam dengan kita nak main ke masjid, nak mendirikan sembahyang contohnya. Asal kejadian motif kita nak main masjid, tujuannya nak main sembahyang. Tapi tuan-tuan, sampingan tu belum buat. Kalau kita boleh buat. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Man tawadda'a fa asghara al-wudu. Siapa yang ambil wudu maka cantiklah akan basuhannya. Cantik kita basuh tuan-tuan. Kita ikut cakap Nabi. Lepas tu ada pula dengan bola hidung juga sebagainya. Ikut cakap Nabi tuan-tuan. Contoh, maka itu ada sekadar mana yang kita boleh buat. Nabi kata lagi, lepas mana biar sembahyang tu dengan cara yang elok, pakai pakaian yang bersih-bersih contohnya. Tak mestinya baru keluar kasti, jangan beli lah tuan-tuan ni. Pakaian yang bersih, yang mana ada bau dekat dia ni, bau dengan minyak atar juga sebagainya. Minyak atar adalah sunnah Nabi yang Nabi suka. Sebelum mana main masjid ni, jangan makan benda-benda yang berbau. Jangan makan bawang contohnya. Jangan makan petai. Nak makan pun tak apa lah, berigi lah lepas tu. Jangan makan antara petai dengan genuk lagi. Jangan makan genuk contohnya tuan-tuan. Tahu tak genuk? Genuk tu kedah. Jangan makan genuk. Nak makan pun tak apa, cuci dulu dengan Listerine apa semua biar hilang bau itu. Maka datanglah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ikut cara Nabi. Bila mana jangan dia keluar itu, apa kata Nabi tuan-tuan? Satu langkahan yang hadis yang sahih, Nabi kata satu langkah diampunkan dosa, satu langkah lagi diangkat-angkat darjat. Itu yang boleh kita ambil pengajaran. Mastata'tu, sekadar mana yang kita mampu untuk kita buat. Kalau kita mampu jalan kakilah kita. Kalau kita mampu naik geret lah kita. Kalau kita mampu naik motor lah kita. Tuan-tuan, saya tak boleh nak jalan kaki tuan-tuan. Rumah belah sana tuan-tuan jalan kaki, jenuh perut cerau tuan-tuan sampai lah. Di mana weh? Habis dalam makat balik. Contoh lagu tu. Sekadar mana yang kita mampu lah tuan-tuan. Itu adalah ketaatan kita dalam agama. Baik. Dia kata lagi, wal farqu bainal manhiyat dan juga makmurat. Dia perbezaan di antara benda yang dicegah dan juga benda yang disuruh.
Yang mana Nabi tegah, tinggal. Okey, apa beza tegah dan juga suruh? Apa adalah benda lagu tu? Dan Nabi kata apa? Jangan buat benda lagu ni, contohnya. Suruhan perintah Nabi contohkan. Apa bezanya ni? Dia kata, tegahan ini bila mana Nabi berkata fajtanibuhu wa lam yaqul mastata'tum. Nabi kata jauhi benda yang dilarang. Nabi tak kata sekadar mana kemampuannya, kerana ni adalah kerana tuan. Annan nahya kasfu wa kullu insan yastati'. Sesungguhnya benda yang dilarang ditegah ini semua orang mampu melakukannya. Tu satu yang kata hikmah yang ada pada Nabi itu tuan-tuan. Nabi tahu benda yang larang semua orang boleh buat. Tuan. Wa amma ma'murat, dan apa benda yang disuruh fa innaha ijadun qad yastati' wa qad la yastati'. Dia benda baru yang baru ada. Baru ada dalam fikiran, dalam kehidupan ini. Kadang-kala benda yang disuruh itu dia mampu dan ada kalanya dia tidak mampu. Walihada qala fil amri fa'tu minhu mastata'tum. Dan itulah yang kata Nabi, dengan sekadar kemampuan kamu. Tuan-tuan, dia bertadarus. Tadarus ni adalah berperingkat. Kita nak buat benda lagu ni, jangan pergi sampai ke atas tuan-tuan. Takut-takut kita hangat-hangat tai ayam contohnya. Maka buat pelan-pelan. Zikir kita ni pelan-pelan. Tuan-tuan, perbanyakkanlah zikir. Aku dah biasa zikir sebelum tidur contohnya. Buat zikir mana lepas bangun tidur. Buat zikir waktu mana waktu duha. Buat zikir macam mana kita nak sembahyang contohnya. Maka pelan-pelan ajak kita ni. Tuan-tuan dan juga tuan-tuan, ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kembali kita. Dia berkata kepada kita ni tuan-tuan, hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ialah Abdurrahman bin Sakhran Ad-Daus At-Tamimi. Ia sendiri telah menerangkan bahawa di masa jahiliyah namanya adalah Abdul Syams, hamba kepada matahari. Setelah masuk Islam ditukar dengan kalimah Abdul Rahman. Abu Hurairah dalam keterangannya menyatakan bahawa aku pernah melihara kambing dan memiliki seekor kucing hurrah betina yang masih lagi kecil, yang selalu akan aku bersenang-senang dengannya, bermain-main dengan dia tuan-tuan. Kan, main-main dengan kucing itu dekat mana kita boleh tuan-tuan. Kan, kerana ini aku dinamakan dengan Abu Hurairah. Dulu saya pada tuan-tuan, orang yang bagi makan makhluk lain pada manusia tuan-tuan. Tak tahu nak kata lah, berkat ada dekat dia. Kan, kalau kita dulu pada jiran saya dulu tuan-tuan, nama Pak Tam tuan-tuan. Duk bagi kat dia Pak Tam sampai lupa nama dia tuan-tuan. Sampai dia mati nama dia Pak Tam tuan-tuan. Dia menega ni saya. Nega goreng apa goreng mi ya tuan-tuan ni. Tapi Allah bagi rezeki dekat dia. Dia boleh ada dengan rumah tuan-tuan, boleh ada kereta, boleh ada lori. Nega dengan tu dia tuan-tuan. Dia setiap pagi dia bagi makan kucing dengan ikan semenung yang elok, bukannya yang pecah perut. Tuan-tuan, kalau kita tengok sayang kalau nak bagi kucing tuan-tuan, keras elok-elok tuan-tuan, maka dia bagi makan dengan makhluk-makhluk Allah sedemikian rupa. Rugi dah tuan-tuan? Jawapannya tak. Kemudian dia berkata kepada kita tuan-tuan, dan ada riwayat menerangkan bahawa yang mula-mula menamakan dia Abu Hurairah adalah Nabi. Dikala baginda melihat anak kucing itu bergantung pada lengan bajunya, lalu bertanya, apakah ini kucing? Demikianlah jawapannya. Kemudian Nabi terus memanggilnya dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah bertugas sebagai ketua kota Madinah selama 3 kali, dan dia adalah seorang yang banyak mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih tuan-tuan, subhanallah. Itu tasbih dah. Ikut suka tuan-tuan nak buat tasbih ke, tahlil ke, takbir ke, tahmid ke, ikut suka lah tuan-tuan. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah contohnya. Buat macam macam tu. Tapi tengoklah keadaan apa. Jangan sampai dia beriak pun nak bertasbih tuan-tuan. Dia tak kenal lah. Tengok keadaan, tengok suasana tuan-tuan. Dan tuan-tuan tengok apa Allah SWT. Dia kata lagi, dalam sehari semalam sebanyak 12,000 tasbih. 12,000 tuan-tuan. Abu Hurairah buat ni hari semalam ni. Kita lalu mana tuan-tuan?
Duk harap lepas pada maghrib yang tu pun buat 33. Tuan-tuan ni, waktu lain tak tahu nak kata waktu Isyak siap silap gitu kan, imam pun macam tak tahu dah. Saya lah kalau dapat lagu tu lah tuan-tuan sebab kita dah main waktu awal, kadang-kadang waktu maghrib ni kita lajak kalau sini. Memang ada para ulama kata ni tuan-tuan, waktu maghrib, waktu subuh buat 33, tutup dengan kalimah tu sampai dari Allah Akbar kabira alhamdulillah kabira sampai dah habis tu tuan-tuan. Bagi cukup sahih tuan-tuan ni waktu maghrib dan juga waktu subuh. Kan lain pada waktu sembahyang, buatlah tuan-tuan, lazimi istiqamah lidah kita dengan tasbih kepada Allah. Jangan lazimi, jangan istiqamah dengan cara mencarut dan juga sebagainya. Ni tak kadang-kadang melatuh tuan-tuan kan, kita bersing keluar tu dia meletak tuan-tuan. Oi mak apa faham contoh lagu tu. Banyak lagu tu. Tuan-tuan terkejut tuan-tuan kalau keluar kalimah elok-elok. Tak apa, ni keluar kalimah yang kita nak dengar pun rasa geli tuan-tuan. Ada kadang-kadang tu keluar kalimah dalam kain juga sebagainya. Hak ni ni kita nak jadi geleman tak dengar lagu tu. Ada apa dia terjadi begitu tuan-tuan. Tak tahu nak kata kan ini kita punya lidah la ilaha illallah takbir 12,000 pun tuan-tuan. Itu kata tu masa tatok tu sekadar mana yang kita mampu. Di antara keistimewaan Abu Hurairah ialah kelebihan kedudukannya. Dan meriwayatkan hadis daripada Rasul, hal ini disebabkan terdapat rapat hubungan dengan baginda. Sama lah juga macam dengan Abu Zar. Abu Zar tanya pada Nabi, kita kaji dulu tuan-tuan. Dia tanya dengan Nabi, ini dia pakah Nabi sungguh-sungguh. Apa yang ada dalam suhuf Musa, suhuf Ibrahim, Nabi terang dah tuan-tuan. Dia tanya lagi kepada Nabi, sesungguhnya engkau adalah ayah dan ibuku, berikanlah pengajaran kepada aku. Kata Abu Zar tuan-tuan ni. Nabi ajak lagi, tu ada lebih kurang 8 benda tuan-tuan ni. Banyak yang diajak dengan Abu Zar ni. Abu Zar pun tahu adab dia dengan Nabi lebih kurang tuan-tuan. Kalau kita kesempatan kita tengok adab Nabi, adab dengan apa yang kawan-kawan kita dan tubuh juga sebagainya. Baik, menurut keterangan yang sah bahawa bilangan hadis yang diriwayatkan ada sebanyak 5394 hadis, sejumlah 300 hadis dipersetujui oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam paling kuat itu tuan-tuan dan kutub sittah tu. Manakala sebanyak 418 hadis pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Syafi'i berkata Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak menghafaz hadis. Sungguh kadang-kadang kita tengok hadis Abu Hurairah jarang kita dengar kalimah apa nama orang lain tuan-tuan. Aisyah jarang tuan-tuan. Lagi benda apa Umar contohnya jarang. Contoh lagu tu tuan-tuan. Abu Bakar contohnya tuan-tuan jarang. Maka banyak tak ada Abu Hurairah dia jaga hadis. Macam mana yang kata Nabi Muhammad SAW tadi tu daripada tuan-tuan ni tuan-tuan, ketika mana Abu Hurairah dia tanya kepada Nabi ni tuan-tuan ni, man as'alun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapakah orang yang paling gembira ya Rasulullah di hari kiamat nanti ni dengan dapat syafaat kamu ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi, laqad dhanantu ya Abu Hurairah, aku ni tak sangka lah ayya alla yas'alani syai'un ahadun awwalu minka. Dia kata lagu tu, dia lagu tu apa makan tuan-tuan. Nabi kata tak sangka wahai Abu Hurairah, hanglah orang yang pertama yang tanya kepada aku. Maksudnya tak ada orang lain tanya dekat Nabi tuan-tuan. laqad harus min tegabah. Nabi kata ni dengan kejuhudannya, saya bagi tamatan ada, tak ingat ada hanya kalimah. Nabi kata dengan kejuhudannya akan menjaga hadis ini, maka Nabi berkata as'alun nas bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Abu Hurairah tanya pada Nabi, siapa orang yang paling gembira? Nabi kata, aku tak pernah lagi tanya soalan lagu ni, mana-mana aku doa. Maka sebabkan hang ni jaga hadis aku wahai Abu Hurairah, Nabi kata orang yang paling gembira dengan syafaat aku adalah orang-orang yang berkata kalimah la ilaha illallah ikhlas pada seluruh hatinya tuan-tuan. Kalimah la ilaha illallah itu kata Abu Hurairah tuan-tuan, dia jaga hadis dengan Nabi Muhammad SAW sebagai kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tuan-tuan dan juga Allah Subhanahu wa taala sekalian,
saya rasa cukuplah sampai sekadar di dalam pada malam ini, kerana jam telah pun bermuni, bertanda saya akan berhenti. Dan kita berhenti di pada malam ini, insyaAllah kalau ada kesempatan kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Doa lah tuan-tuan. Dia baru kata yang pasang besar tuan-tuan. Lepas belakang bulan tuan-tuan, doa lah bagi Allah akan musibah ini, dan janganlah kita masuk dalam politik tuan-tuan. Kadang-kadang saya tahu orang kata aku kan nak kena main gedok juga sebagai sama lah tuan-tuan kan, main dengan banjir ni musibah ni, jangan kata lah hamsak tak mana sekalipun Allah nak bagi, Allah tak akan bagi. Ujian lah tuan-tuan, ujian pada Allah terhadap kita kesemua. Doa lah bagi Allah lindung kita, anak-anak keluarga kita dan sebagainya. Sedih kadang-kadang kita tengok tu belah sana tu tuan-tuan, anak-anak duduk dalam tadika, duduk atas meja tuan-tuan ni, duduk atas meja, ayat masuk penuh tuan-tuan. Kita doa lah bagi Allah angkat derajat ni tuan-tuan, Allah angkat musibah ni daripada kehidupan kita semua, yang insya-Allah yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta banyak-banyak, boleh berjumpa lagi. Sekian aku qauli hadza, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna rabbana sighar wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa lana ya karim. Rabbana iftah lana wa lana qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ijma' jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.